Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni takutlah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan Islam Muslim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah. Waqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik saja. Yuslih lakum a'malakum, perbaikilah amalan kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, nescaya akan diampunkan dosa buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sebenar-benar ucapan adalah daripada kitabullah, iaitu Al-Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang diada-adakan itu, setiap perkara yang buruk adalah yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu adalah tempatnya di neraka. Wal iyadzu billah. Alhamdulillah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, bertemu kita
sekali lagi pada waktu pagi ini, okey, untuk kita bersama-sama membacakan Al-Quranul Karim, Kitabullah, iaitu Al-Quran, wa sunnati Rasulullah, dua perkara yang tidak akan sesat sekiranya kita berpegang kepada dua ini, iaitu Kitabullah, iaitu Al-Quranul Karim, dan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat datang semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Apa khabar semua? Semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quranul Karim. Moga-moga Allah kumpulkan kita dalam syurga, dalam keadaan sahabat-sahabat kita yang lain berkumpul di kalangan orang yang mencintai Al-Quran, insya-Allah. Moga Quran yang kita baca hari-hari ini akan memberi syafaat kepada kita, insya-Allah. Okey? Okey, alhamdulillah. So, kita berada di surah At-Takwir. Untuk pagi ini kita baca 2 muka surat, boleh? Cuma saya pesan dalam juzuk 30 juzuk 30 adalah kebanyakannya menceritakan tentang hari kiamat. Jadi jom kita sama-sama hayati walaupun 2 muka surat. Moga-moga Allah berikan bekas pada jiwa kita. Tak panjang tak apa, pendek tapi mudah-mudahan memberi bekas pada jiwa, insya-Allah. Kita nak menjadi qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan layyinan, insya-Allah. Okey, semua okey? Sahabat-sahabat kita daripada Singapura, seluruh Malaysia, semenanjung Malaysia, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, dan semua sahabat-sahabat kita daripada Singapura, Brunei, Indonesia, siapa lagi? Saudi, dan juga semua sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Okey, daripada Perak, Puan Kasmah. Semalam hari jadi Puan Kasmah, kalau tak silap saya tak? Kan? Kalau tak silap saya. Tahniah. Moga-moga Allah beri yang terbaik. Okey, jom kita baca bismillah. Dan kita hayati bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس
الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا والصبح والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Okay, Alhamdulillah. Okay. So, sahabat semua, tentang Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan buat seluruh alam. Tuan-tuan dan puan, in huwa illa zikrul lil alamin. Tuan-tuan dan puan, tidaklah ia melainkan peringatan bagi seluruh alam. Tuan-tuan dan puan, al-alam, apakah maksud al-alamin? Lil alamin, bagi seluruh alam. Alam adalah bermaksud living thing, dia ada pecahan, iaitu benda hidup ataupun benda tidak hidup. Termasuklah semua sekali itu, tuan-tuan dan puan. Bukan hanya peringatan kepada manusia. Allah. Okey. Kalau yang tak ambil peringatan siapa, tuan-tuan dan puan? Manusia sahaja yang tidak ambil peringatan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang orang yang mengambil peringatan daripada Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada kita semua, insya-Allah. Okey. Baik. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kata seluruh alam, bukan tertakluk pada manusia, tetapi Quran beri peringatan juga kepada siapa, tuan-tuan dan puan? Kepada semut, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan-hewan, kepada jin, kepada siapa lagi, tuan-tuan dan puan? Semua binatang lah, semua binatang, bumi, seluruh alam semesta, tuan-tuan dan puan. Seluruh yang dikategorikan sebagai alam makhluk, maka mereka tertakluk dengan diberi peringatan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Allah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, ambillah peringatan. Allah hanya bagi peringatan kepada seluruh alam. Tapi siapa yang nak,
ambil. Siapa yang tak nak? Allah. Okey. Siapa yang tak nak? Wallahu alam. Okey, sebab Allah dah sebut dalam Quran, in huwa illa zikrul lil alamin. Okey, baik. Sahabat. Okey, jom. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita akan habiskan surah Al-Infitar. Okey. Okey, sahabat. Jom. Surah Al-Infitar. Apa maksud surah Al-Infitar ini? Allah. Infitar maksudnya terbelah. Infitar. Okey, baik. Jom. Bismillah. Okey, jangan lupa share dulu. Sabar kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. Tuan-tuan, ini adalah suasana pada hari kiamat. Apa yang berlaku, tuan-tuan, apabila langit ia terbelah. Okey, tuan-tuan boleh bayang tak, langit yang di atas ni yang steady aja tiba-tiba terbelah. Idza as-sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang-bintang ia jatuh, tuan-tuan dan puan-puan, bintang-bintang, boleh bayang bagaimana tuan-puan, bintang-bintang yang gemelapan, orang nyanyi twinkle twinkle little star, kan? Bintang yang terletak dekat atas tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan jatuh satu-satu tuan-tuan dan puan. Macam mana tu? Tak boleh bayang tuan-tuan. Wa idzal biharu fujirat. Apabila lautan itu bergelora. Tuan-tuan, bergelora. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bergelora laut pun tuan-tuan, nelayan pun tak sanggup turun. Kalau nelayan Kelantan, orang Terengganu, orang Kelantan, yang orang kerja sebagai nelayan tak sanggup turun kalau musim terkujuh tuan-tuan. Laut punya laut bergelora. Boleh bayangkan tsunami di Aceh dulu, masa saya pergi Aceh dulu. Diceritakan tuan-tuan, dan kita tengok pun peristiwa tsunami. Allah, bila laut tu tuan-tuan, ombak naik tinggi dah hampir habis semua. Wa idzal qubur bu'sirat. Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Allah. Okey, tak boleh bayang semua. Okey, jom sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, Allah sebut di sini tuan-tuan, wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya ke atas kamu benar-benar ada pengawas yang menjaga kamu, kiraman katibin, yang mulia, yang mencatat amal. Mungkin malaikat kiri kanan mencatat amal kita yang baik dicatat ni tuan-tuan dan puan, ditulis segala setiap inci tuan-tuan dan puan. Setiap masa dan setiap saat yang berlaku pada kita, buat amal baik ke, buat amal buruk ke tuan-tuan dan puan, maka dicatatlah di kiri dan kanan kita. Dicatat buku amal kita tuan-tuan dan puan, penuh tuan-tuan dan puan. Bayangkan buku catatan amal kita ada 2 buku, satu buku yang baik, satu buku yang tak baik. So cuba kita bayangkan sekarang, sebelah kanan kita berapa banyak agak-agak dia tulis tentang baik, sebelah kiri kita pula berapa banyak agak-agak yang tentang buruk kita. Okey, moga-moga Allah berikan rahmat ke atas kita. Okey, kita boleh masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu taala. Ya'lamu ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Nak sembunyi terumpan, buat dosa secara sembunyi pun Allah tahu. Okey, malaikat still mencatat. Okey, buat perkara baik sembunyi pun Allah tahu juga. Tak kisah sembunyi ke terang-terangan ke, baik ke buruk ke, malaikat tahu, Allah tahu tuan-tuan. Masya-Allah, sentiasa dicatat setiap inci, tidak tertinggal sekalipun. Contoh tuan-tuan, tuang air. Tuang air dalam cawan pun, contohnya dalam keadaan amarah tuan-tuan, itu pun dia tahu. Innal abrara lafi na'im. Golongan orang abrar. Okey. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar ada dalam kenikmatan. Masuk surga tuan-tuan. Masuk syurga. Orang abrar. Orang abrar ini antara ciri-cirinya adalah, tuan-tuan tulis di bawah, berlomba-lomba untuk membuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Siapa yang berlomba-lomba membuat kebaikan, maka mereka tergolong dalam golongan al-abrar. Okey, iaitu orang-orang yang berbakti benar-benar ada dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang derhaka benar-benar dalam neraka jahim. Macam mana neraka jahim? Tak ada diterangkan dalam Al-Quran sebelum ini. Bagaimana panasnya api tuan-tuan. Okey, kalau api kena tangan pun dah melecur, bayangkan tuan-tuan dalam neraka yang tiada penghujungnya. Itulah tempat tinggal di kampung halaman yang kekal abadi. Wal-iyazubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Baik. Seterusnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
Alhamdulillah, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah yang maha besar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, wal amru yawma idzil lillah. Dan semua urusan pada hari itu adalah milik Allah Azza wa Jal. Waktu itu tuan-tuan dan puan tak boleh nak, semua urusan tidak boleh nak disembunyikan lagi tuan-tuan dan puan. Semuanya berada pada milik Allah Subhanahu wa taala. Wal amru yawma idzil lillah. Masya-Allah. Segala urusan tuan-tuan dan puan tak boleh nak cong. Orang putih kata, orang bahasa budak-budak sekarang, tak boleh nak cong dah. Betul tak? Okey, sahabat-sahabat. Tak boleh nak cong tuan-tuan dan puan. Nak kelentong tak boleh. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Allah sebut dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah kata tangan-tangan kita akan bercakap. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu itu tuan-tuan dan puan, mulut tak boleh berkata-kata. Dikunci tuan-tuan dan puan. Mulut dikunci. Segala urusan ini pada hari itu dah milik Allah Azza wa Jal. Tak boleh dah kita nak cakap apa tuan-tuan dan puan. Semuanya atas arahan Allah Azza wa Jal. Okey, tak boleh nak cakap apa. Kita hanya menunggu saat untuk dihitung. Saat untuk dihitung, lepas tu ke mana kita? Syurga ke neraka ke? Wal-iyazubillah. Moga-moga kita sentiasa Allah kurniakan kita berada pada orang yang berlumba-lumba dalam jalan untuk ke syurga. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Baik. Ya sahabat. Maka tangan kita akan berkata, tuan-tuan. Ya, akulah dulu yang tekan butang share tu. Sebab tu saya kata tuan-tuan, antara perkara yang paling mudah kita share. Semalam adalah sahabat-sahabat kita dalam grup VIP Sopan, Solusi Pandai Ngaji, Duta-Duta Sopan. Okey. Dia membincangkan tentang, kami dah share dah, tapi ramai ada yang kutuk dan sebagainya, ada yang marah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dakwah tak senang. Okey, dakwah tak senang tuan-tuan dan puan. Hatta saya sendiri pun yang mengendalikan majlis baca Quran dengan tuan-tuan dan puan tak senang tuan-tuan dan puan. Ada orang tak suka, ada orang suka, ada orang suka tengok kita jatuh, ya tak? Dia tuan-tuan dan puan. Okay, ada orang suka tengok kita naik, ada orang suka tengok kita jatuh, macam-macam. Okey. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk rahmati Allah, kita dah habis tuan-tuan. Okey, ni semua alasan ulasan saja. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, macam-macam lah. Kan? Dakwah ni tuan-tuan dan puan, dia pasti senang. Kalau senang, tak nak mendakwah. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan kaumnya, bermacam-macam ujian yang Nabi Muhammad kena, padahal dia adalah kekasih Allah. Maka tuan-tuan dan puan, makin tinggi, tuan-tuan tulis di bawah, makin tinggi, makin dekat dengan Allah, makin takut dengan Allah, makin besar ujian dia. Allah, tuan-tuan dan puan, saya sebut ni pun saya takut. Okey. Makin kita sayang Allah, makin kita takut pada Allah. Ittaqullah, makin kita takut pada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah adalah ulama-ulama. Maka siapa yang takut pada Allah, siapa makin sayang Allah, makin besarlah ujian dia. Maka tuan-tuan dan puan, tulis di bawah, makin sayang Allah, makin beribadah pada Allah, makin kuat beribadah, makin besarlah ujian dia, makin kuatlah ujian dia. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga Allah kurniakan kita kekuatan. Allah kurniakan kita istiqamah untuk sentiasa berada pada jalannya. Okey, baik. Okey, dan sahabat-sahabat semua, dan itulah dia. Jadi tuan-tuan dan puan, kita doalah mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jadi sahabat-sahabat semua, ada sahabat-sahabat kita yang dakwah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, berdakwah, apa maksudkan dakwah? Kita kongsi, betul tak? Dakwah bermaksud kongsi. Apakah maksud kongsi? Kongsi itu share. Jadi tidak makna dakwah jika tidak share. Jadi antara dakwah kita share lah, berkongsi. Jadi bolehlah share kepada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Orang tak suka kita share itu adalah
itu adalah sedikit saja ujian. Okay, kalau tak suka kita share kat dia, kita share kat orang lain. Betul tak? Orang tak suka kita share lah kat orang lain, kan? Mungkin ada orang lain yang mendambakan kita share, betul tak? Makin kuat iman, saya lagi susah rintangan dan cabaran, saya lagi suka untuk achieve. Sebab kepuasan bila achieve target tu memang best, terbaik. Tuan Rizwan adalah kita punya ketua pemuda sopan solusi pandai ngaji. Okay. Kat Umi Masa kata ketua wanita sopan. Makin kuat, bukan maki kuat. Saya terbaca maki kan. Makin kita kuat iman, kita makin syaitan menggoda. Betul. Itu tuan-tuan, serius. Okay. Makin tinggi tuan-tuan, makinlah besar ujian dia. Wallahualam. Okay. Tuan-tuan sahabat semua, saya mohon maaf sebab ada buat 2 muka surat je. Okay. Pagi nak riliskan tekuk ni. Okay. Jadi sahabat-sahabat semua dapatlah sikit. Okay. Okay. Biarlah diorang nak kata janji niat kita kerana Allah. Ya, betul tuan-tuan. Niatlah kerana Allah. Ada satu lagu tuan-tuan. Tak peduli apa orang kata. Sempat pula nyanyi. Tak peduli apa orang kata, berutus surat. Macam itulah lagu ni kan. Okey, tapi tuan-tuan, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ketika dia nak dengar cerita tak? Ni last lah tuan-tuan sebelum saya tutup. Nak dengar cerita tak? Komen lah, nak kan. Barulah saya semangat sikit tuan-tuan. Semangat gitu. Okey, baik tuan-tuan. So sahabat-sahabat semua, siapa nama? Okay, kita ambil pelajaran wal amru yauma idillah. Dan semua urusan pada hari itu adalah milik Allah Azza wa Jal. Okey. Cerita Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia menulis sebuah buku jami' sahih hadis, himpunan hadis-hadis sahih. Tuan-tuan tulis salah satu kitabnya yang termasyhur adalah himpunan hadis sahih, iaitu Sahih Bukhari. Selepas Al-Quran, rujukan selepas Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan, Sahih Bukhari. Kita tak ada pen. Ada pen tak? Tulis. Tak ada. Okey. Jadi kertas ada? Kita kosong. Ni, boleh pakai belakang. Tak boleh. Boleh. Nak tahu siapa? Ni last tuan-tuan celah. Okey dah ada. Okey sahabat Okey, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Okey, Sahih Bukhari tuan-tuan. Okey, Sahih Bukhari. Hari ini sikit tak apa. Sarihat sikit vocal code. Okey, Sahih Bukhari Okey, Sahih Bukhari ini tuan-tuan dan puan. Okey, ketika dia nak mula menulis adalah pada umur Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada tuan-tuan dan puan umurnya, mula menulis tuan-tuan dan puan. Umur saya seronok tuan-tuan dan puan ceritanya. Okey. Ketika umurnya lebih kurang dalam belasan tahun. Dia dah suka dan nak menulis tu bermula umur dia pada 16-17 tahun. 17 tahun lah. Okey. Tu saya kata tuan-tuan, umur 17 tahun kita buat apa? Okey. Entah apa lah umur 17 kita buat tak? Aduh, ya, sabar je lah. Okey. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala pada umur 16, 17, 18 ni adalah orang yang mula menulis kitab. Allah, orang dah boleh bagi khutbah tu tuan-tuan. Okey, Allah. Jadi tuan-tuan, kitab ini sahaja ditulis selama lebih kurang dalam kitab ditulis tuan-tuan sehingga lengkap, mengumpulkan hadis tuan-tuan sehingga lebih kurang dalam hampir 16 tahun. Tuan-tuan, hampir 16 tahun ditulis untuk menjadikan sebuah kitab yang Sahih Bukhari yang menjadi rujukan sehingga kini. Allah. Okey. Punya hebat tu tuan-tuan Okey, baik. Sahih Bukhari.
Okey, baik tuan-tuan dan puan. Jadi sahabat, sesi interview peringkat kedua Tuan Rizwan, insya-Allah mudahan dipermudahkan dan urusan sahabat-sahabat kita mudahan dipermudahkan, insya-Allah. Amin. Baik. Ya, kita doakan Kak Ustaz Talim kepada semua yang kita share tu, nanti adalah satu hari mereka tergerak hati nak mengaji, insya-Allah. Amin. Nak mula menulis kitab umur 17 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan, nak umur dia 16 tahun nak tulis kitab, tuan-tuan dan puan. 16 tahun. Kita kalau tulis baru 16 minit penat dah, tuan-tuan dan puan. Okey. Baru 16 minit penat dah. Ini tuan-tuan dan puan tulis kitab 16 tahun. Punyalah tuan-tuan dan puan ya. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, waktu tu tuan-tuan dan puan, ada je macam-macam ujian yang berlaku pada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan, Imam Al-Bukhari, okay, waktu nak menulis tu bermacam-macam cabaran. Nak mengesahkan satu hadis, mengesahkan satu hadis. Perlu buat apa tuan-tuan dan puan? Nak mengesahkan satu hadis, dia mengembara ke negara-negara tu, berjumpa dengan perawi-perawi ni. Okey. Berjumpa dengan perawi dia. Dia nak tengok status kesahihan, status perawinya. Adakah perawi ni adalah orang yang menjaga akhlaknya? Adakah perawi ni orang yang menjaga peribadinya? Adakah perawinya juga yang orang meriwayatkan hadis tersebut adalah orang yang baik, kan? Orang yang menjaga dari segala genap. Jadi tuan-tuan puan, barulah kalau disahkan hadis tersebut selepas berjumpa dengan perawinya dan sebagainya, maka barulah di status sah tuan-tuan puan. Barulah ada cop. Kalau dalam makanan ada HACCP. Kan? Apa benda tu kan? Okay? HCCP apa benda dah? Kan? Jadi sampailah berjumpa, barulah sah hadis tersebut. Barulah dimasukkan dalam kitab Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dalam Sahih Bukhari. Jadi tuan-tuan dan puan, nak sahkan satu hadis, berjumpa dengan perawinya sampai ke negara lain, tuan-tuan dan puan. Sekarang kita Google tuan-tuan dan puan. Sahabat jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, akhirnya tuan-tuan dan puan, okey, bermacam-macam dia kena tuan-tuan dan puan. Dan ujian saat di waktu kecil tuan-tuan dan puan, apa dia buta. Buta tak nampak tuan-tuan dan puan. Tapi dalam buta-buta tuan-tuan dan puan, hafal Quran, hafal hadis. Allah. Kecil buta tuan-tuan dan puan, tetapi waktu kecil itu menguatkan dirinya menghadapi ujian tersebut. Ujian dakwah dia. Okey. Makin kuatlah dia. Okey, dengan hafal hadis, hafal Quran dalam keadaan dia buta. Tapi dengan alhamdulillah berkat doa ibunya, maka akhirnya dah tak buta dah. Allah berikan kesembuhan. Allah. Okey. Tuan-tuan insya-Allah Okey, boleh tuan-tuan, insya-Allah jadi kita bolehlah ambil kisah Sahih Bukhari, iaitu daripada ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan usia kecil tuan-tuan, dia berusaha kan memastikan status hadisnya, hadis yang sahih, hadis yang bagus kan. Gitulah tuan-tuan dan puan. Okey. Baik. Jadi insya-Allah moga-moga kita tuan-tuan Allah berikan kekuatan. Okey. Imam Bukhari Allah berikan kekuatan untuk apa? Untuk menulis hadis yang menjadi rujukan sampailah sekarang. Okey. Buta mata tetapi hati ni tak buta. Mantap. Siapa komen tadi? Siapa nama? Kak Epi Queen kita, Kak Siti Hanum. Buta mata tapi tak buta hati. Okey. Baik tuan-tuan. Terang hatinya tuan-tuan. Dapat menghafal Quran, dapat menghafal hadis. Banyak tu tuan-tuan, 10,000 hadis. Kita okey.
Kalau kita tuan-tuan 10,000 10 ki 10 ki hadis. Okey. 10,000 hadis tuan-tuan. Kita tuan-tuan cuba cakap kawan sebelah, engkau ada? Engkau ada ke? Gitulah tuan-tuan. Jadi apa yang kita perlu buat tuan-tuan, dakwah je lah. Mudah-mudahan jadi bekal. Ini tuan-tuan, apa saya nak cerita dengan tuan-tuan sebenarnya? Apakah objektif nak cerita ni? Nak cerita dia adalah bekal. Dakwah kita ni bekal tuan-tuan. Bekal. Bekal Sebab apa tuan-tuan bekal? Bekal apa tuan-tuan? Tengok tuan-tuan, Sahih Bukhari menjadi rujukan yang sampai sekarang. Walaupun lama tuan-tuan ditulis, berusaha sungguh-sungguh, akhirnya menjadi rujukan sampailah sekarang. Okey. Dah lebih dalam 250 ke 260 Masihi. Sekarang dah berapa dah? 2000. Tahun 2021 sekarang. Berapa tu? Okey, baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, menjadilah bekal. Sampai dah sekarang orang belajar, menggunakan Sahih Bukhari tersebut, kan? Maka segala tu tuan-tuan yang ditulis tersebut menjadi bekal sehinggalah sekarang. Okey? Baik tuan-tuan. Jadi itulah namanya bekal. Kalau tuan-tuan dah pasakkan dalam diri, kita sedang membina bekal, so kita akan berusaha bersungguh-sungguh, insya-Allah. Amin. Itulah, buatlah apa tuan-tuan, yang penting bekal. Wallahu a'lam. Jom. Sekatu saja, wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa untuk sharekan. Siapa nak dapatkan kurma ajwa aliyah, lupa saya sebut tadi. Okey, nak dapatkan kurma ajwa aliyah, nak hadiahkan ke dan sebagainya, boleh tekan kat pin bawah tuan-tuan. Rugi tak dapatkan. Sebelum persediaan Ramadan, jangan lupa dapatkan. Ada sahabat-sahabat kita yang wakil-wakil kita kat Umi Masa di utara. Mungkin boleh dapatkan dengan Kak Umi Masa kita, Ketua Wanita Sopan. Di Singapura boleh dapatkan. Okey, ada stok-stoknya ada. Kak Mariam Ahmad. Okey. Dan Kak Zubaidah Hanifah nak persediaan anak yang nak kahwin. Barakallahu lakuma. Itu untuk anak Kak Suti Zubaidah Hanifah. Boleh, dan semua sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Dan jangan lupa sharekan bagi yang berhajat menaja siaran ini. Boleh dapatkan nombor akaun tertera dekat skrin atas. Baik. Golongan peringkat umur 30-40-an, insya-Allah lebih mudah nak ajak mereka mengaji, terutama kalau kita ajak kaum hawa. Lebih mudah. Apa sebab apa tu? Ajak kaum hawa ni pendapat saya. Betul. Tuan Rizwan. Okey, doakan tuan-tuan suami kepada siapa ni? Kak Salina. Doakan suami kepada sahabat saya Nur Hayanah, stroke di NU apa tak boleh scroll lah. Allahumma salli. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, insya-Allah. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. So Kak Siti Ajar kata dah order tak dapat lagi. Kenapa tak dapat ni? Biasanya dah dapat ni. Okey, baik. Saya terus kalau tak ni terus tuan-tuan WhatsApp dengan tim saya boleh insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah.